Seperti bersama kami, kami wawarkan pada awal tadi bagaimana penting untuk kita ketahui dalam aspek teknologi penguraian makanan, kerana angka yang dikongsikan oleh kajian NST perbaru ini sangat membimbangkan. 16,072 tan makanan dibazirkan setiap hari dan ini dijangka meningkat 15% ketika bulan Ramadan. Satu angka yang sangat menyedihkan, tapi apapun dalam pada kita ikuti masalah ini ada solusinya, dan dari segi pengembangan teknologi itu yang ingin kami tanyakan kepada tamu di studio pada pagi ini. Assalamualaikum Profesor Dr. Hajah Farida Zuraina Muhammad Yusof dan juga Tuan Kemis Muhammad Azri Abdul Rani, kedua-duanya daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam. Terima kasih, selamat berpuasa dan terima kasih sekali kerana sedia bersama kami. Sama-sama. Mungkin yang bagi Prof boleh mulakan sebagai mukadimah kepada para penonton. 16,000 tan setiap hari dan dijangka meningkat bukan, tapi saya kira statistik ini tidak mengejutkan bagi pihak penyelidik seperti Prof dan juga Tuan Kemis. Betul. Bilangan ini akan meningkatlah ketika Ramadan sekarang ni. Dan bagaimana sebenarnya tercetus idea untuk timbul dengan sistem penguraian sistem makanan ini? Okey, pertamanya sukalah untuk saya memperkenalkan ahli-ahli yang terlibat dalam projek ini sebenarnya adalah Tuan Pendaftar UiTM sendiri, Tuan Haji Muhammad Nizam Nordin, dan pensyarah Fakulti Sains Gunaan, juga pensyarah Fakulti Kolej Pengajian Seni Kreatif. Jadi idea ini tercetus semasa dulu Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nur Rashikin ketika itu istiadat convocation di UiTM apabila Tengku Permaisuri menerima pemberian sumbangan produk penyelidikan FSG. Jadi Scented Candle from waste cooking oil. So dari situ Tuanku Permaisuri sangat berminat untuk kita move kepada green technology. Jadi kita ambil kesempatan pada masa itu. Okey, so this is the time kita ambil maklumat untuk kita terus kita nak implement macam mana kita nak menguraikan sisa makanan ini melalui sistem semula jadi, kun hijau kita panggil. Jadi mungkin ialah sebagai kepakaran kemis ya Tuan Azri, the flow process tu sebenarnya bagaimana? Selepas makanan ini dibuang ke dalam bekas-bekas tentu, what happens next? Apa terjadi selepas? Kita faham the chemistry behind the degradations of the food. Okay, kita faham chemistry terms macam mana, and then kita cuba design satu cone di mana macam mana proses penguraian itu berlaku. So basically because this is we call as a natural process. Okay, as a natural process. So apa yang kita ada basically kita ada dua part, satu kita tanam dalam tanah dan satu berada di atas tanah. Okay. So yang berada di dalam tanah itu kita panggil sebagai basket ataupun bakul. Di situ sisa makanan kita dibuang. Okey, basket atau bakul. So dalam basket atau bakul itu kita mesti ada lubang kiri dan kanan dan di bawah basket itu sebab kita nak pastikan natural microorganisms ataupun cacing dia boleh goes in and goes out. Ini macam kompos lah ni. Yes, dia nak menguraikan makanan tersebut secara semula jadi, dan di atas itu kalau kita perasan kita cone kita tutup. And then sebab itu kita panggil green cone. So kita imagine kalau dia hijau, so sebab itu kita panggil dia green cone. So pentingnya green cone ini, dia tujuan dia untuk kita menyerap haba. So ibarat kalau kita ada kereta, kita tutup tingkap semua, kan panas. So cone itu berfungsi untuk dia menyerap haba. So bila dia menyerap haba lebih panas, so proses penguraian itu akan berlaku dengan lebih cepat. Dan aspek yang atas sekali kita perlu ada adalah penutup. So kita nak buang makanan, kita buang macam tu, senanglah. And then kita tak nak ada pencemaran bau juga. And then kita tak nak ada lalat ke apa ke. Okay. And then dari segi saintifik dia, so makanan ni we have a glucose. And then glucose, you akan interact dengan oxygen, and then you akan dapat carbon dioxide and water. And then itu adalah source untuk baja sebenarnya untuk tanah itu. Wah, jadi banyak sebenarnya serampang kebaikan yang ada dengan konsep sebegini. Kiranya dinaik tarafkan mekanisme kompos itu supaya lebih berteknologi. Penerimaan bagaimana Prof setakat ini? Alhamdulillah. Sebenarnya projek ni kita dah buat juga dengan komuniti tempatan dan antarabangsa di Bali.
pensyarah kita Dr. Syaril Fadli, dia telah bagi kita, kita menyahut KPT, Knowledge Transfer Program. So kita pemindahan ilmu untuk kita mendidik komuniti, sebab kita kena bagi kesedaran kenapa kita kena uraikan makanan ni supaya sisa makanan ni tak tertimbun. So dia tidak menyumbang kepada jumlah 67 tan tadi tu, 67,000 tan. Jadi alhamdulillah hari ini kita bagi tahu. Kita bagi tahu pelajar apa kita nak buat besok. So kita sediakan tadi, kita tebuk kita tebuk lubang pada tadi plastik tong yang Dr. Azri mention tu. Jadi tu lubang tu di bawah dan di tepi. Itu hari sebelum hari kejadian. So kita prepare ni dan kita letakkan tong ni di tanah yang mana kita sasarkan. Jadi kita sediakan lubang-lubang kita kena letak tong tu. So hari kejadian tu kita bagi tahu. Kita bagi tahu okey hari ini kita akan asingkan sisa-sisa makanan tu, mana sisa makanan yang kita boleh masukkan ke dalam, sebab kita tak boleh masukkan tulang. Sebab tulang tak terurai. Gitu. So kita jadi bagi kesedaran sayur. Sayur. Kita akan beritahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. So kita educate kita. Saya nampak banyak yang akan bertanya, terutamanya mereka yang tinggal dekat kondo, dekat apartmen. Jadi tuan bagaimana ini boleh dikembangkan kepada kediaman yang bertingkat? First kita kena tengok capacity dan kita kena tengok kita punya capacity, dan capacity meaning that berapa banyak capacity sampah yang kita, sisa makanan yang kita ada, dan berapa area yang kita ada, berapa luas kita ada. So bila kita tengok projek ni, kita akan sasarkan mungkin mereka di luar bandar yang ada tanah, ada kebun, ataupun mereka yang berada di bandar, berada di bandar tapi ada tanah. Tetapi question dia mungkin saya tinggal kat kondo, saya tak ada tanah. So dekat mana kita nak tanam benda tu? Pokok ada kat kondo, pokok ada. So barangkali boleh jumpa dengan pihak JMB. Kalau ada kawasan-kawasan common area yang mereka boleh. So basically kalau kita tengok design dia, we have to be creative. Kalau kita tahu area untuk kita tanam itu kecil, so kita kena design bekas tanaman kita kecil. Contoh macam you ambil mineral water ke, itu contoh. And then contoh kalau kita nak buat dekat sekolah, kita mungkin memerlukan tong drum yang besar, bukan tong drum, tong yang lebih besar. So kita kena kreatif lah, kita kena kreatif yang mana satu kita nak. Yang baiknya program seperti ini dia bukan one size fits all. Dia boleh di fine tunekan untuk. Kita dah buat pelopor di sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam. Letak di kantin sekolah. Dia menarik. Anak-anak sekolah ni hari-hari dia akan tuang sisa makanan dalam tu dan tanah tu jadi subur. Kan? Dan ini pasti ialah menyumbang kepada kelestarian. Bagaimana setiap kali satu eksperimen ataupun satu kajian itu pasti ada ruang berkala untuk lihat sama ada berkesan atau tidak. Jadi apa yang pihak fakulti buat untuk memastikan inisiatif seperti ini berada di landasan yang sepatutnya, Prof? Memang kita ada program sulam sebenarnya di UiTM KPT lah yang telah memperkenalkan program ni supaya setiap semester kita akan ada follow up projek komuniti. So bukan saja kita nak buat hari ni habis, tidak. So semester depan akan ada satu grup pelajar lagi untuk melihat kesan projek itu berkesan ke tidak. Jadi dalam jangka masa panjang satu komuniti itu akan mendapat faedah daripada kebaikan program yang kita jalankan. Sebagai contoh yang program di sekolah ni, after 5 years kita visit balik, kita dapat tengok yang itu masih lagi bertahan, kita punya kompos tu masih, dan tanah-tanah di sekeliling tu subur. Yes, sebab kita dapat natural fertilizer. Jimat duit tak payah beli baja. Dan sedikit sebanyak memberikan pengetahuan ataupun kemahiran dari segi berkebun untuk anak-anak di sekolah ini. Bagaimana sekiranya ada pihak NGO yang ingin bekerjasama dengan inisiatif? Untuk pihak NGO, kami memang sangat mengalu-alukan. First, kalau kita tengok teknologi ini, di Malaysia memang, if I'm not mistaken, memang tak ada lagi satu company yang betul-betul commercializekan benda ini. Dan kita hanya menggunakan apa boleh. Meaning, kita ambil tong, kita tebuk lubang, kita tanam. Sebenarnya kalau untuk proses itu betul-betul efficient, kita kena ada design yang cantik. Design cantik sebab kita faham the chemistry, the knowledge behind that. Dan bila kita tengok check, bila kita nak beli, and it cost $295 satu tong itu sendiri.
Yes, it cost sangat mahal. So kita nak mengalur-alurkan kepada semua NGO ataupun business partner yang nampak peluang untuk kita mengkomersialkan benda ini dan untuk kita mengkomersialkan dan mungkin untuk kita berkolaborasi bersama mana-mana rakan industri untuk datang and then contact kami di Fakulti Sains Kegunaan. Boleh tengok Facebook di Faculty of Applied Sciences ataupun email kami di corporate fsg@uitm.edu.my seperti yang ada. Kita letak di skrin sekarang. Prof, Dr. bagaimana pula kalau dengan penglibatan pihak konglomerat ataupun syarikat korporat besar-besaran ini dapat membantu mempercepatkan lagi untuk kita merealisasikan inisiatif SDG yang semua sekarang menuju ke arah SDG sekarang. Jadi memang kita setiap diri warga di Malaysia ni patut faham apa itu SDG. Kalau dalam bahasa Malaysianya matlamat pembangunan mampan atau matlamat pembangunan lestari. Dalam bahasa Inggeris dia Sustainable Development Goals. Jadi dia ada 17 program, terdiri daripada 17 dan bila dia dicadangkan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada September 2015. So apa objektif dia? Objektif dia untuk mensasarkan pada tahun 2030 itu kelestarian maslahat manusia dan bumi. Jadi sebab tu kita tengok sekarang ni macam MBSA ada ke arah carbon SIFA 2030. Jadi bila kita tengok 2030 kita tahu itulah matlamat SDG dunia yang kita perlu terlibat. Jadi kalau kita tanamkan itu pada setiap diri, jadi kami di Fakulti Sains Kegunaan UiTM Shah Alam menyambut baik sejajar dengan matlamat kerajaan aspirasi negara Malaysia Madani untuk ke arah kelestarian. Kenapa? Sebab kita akan mewujudkan suatu dunia yang harmoni, selesa, selamat. InsyaAllah. Alhamdulillah, sebab saya kira sekarang kesedaran lebih banyak untuk memperbaiki dunia atau persekitaran kita untuk generasi pada masa akan datang. Tahniah atas inisiatif ini. Kita harapkan lebih ramai lagi tampil. Terima kasih. Terima kasih yang bahagia kami sekarang studio bersama kami pagi ini. Saya sebenarnya dalam perbincangan tadi, apa yang teringat sekarang, tidak ada inisiatif sekecil mana sekalipun. Kalau tak ada tu kita ambil mineral water. Jadi setiap usaha itu membawa kepada keputusan yang lebih besar. Untuk itu terima kasih sekali lagi kerana studio bersama kami. Kita berehat seketika untuk kita saksikan bingkisan khas Marhabannya Ramadan telah pun disediakan oleh Eduna Muhammad Tamrin. Kita akan kembali selepas ini.